buhtanan azima. Kekufuran mereka itu menyebabkan mereka menuduh Maryam tu dengan tuduhan-tuduhan yang pembohongan terhadap Maryam tersebut. Ini cerita mengenai Bani Israel sebelum daripada ini. Kemudian hari ini Allah sambung tentang cerita tentang Nabi Isa AS. Orang Kristian disebut bahawa Tuhan ni ada tiga disebut. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak disebut demikian. Ini katanya orang Kristian. Pandai mereka-rekanya. Mereka-rekanya kerana apa dia? Mereka ambil Nabi Isa tu dianggap ni Tuhan disebut demikian. Ini cara mereka tuduh. Tuduhan ini sendiri dalam keadaan itu kenapa mereka bunuh Nabi Isa AS. Mereka cuba bunuh Nabi Isa, tapi Allah tak terima pembunuhan tadi. Allah angkat Nabi Isa AS. Ni orang Islam. Orang Islam diajar supaya kamu jangan letak bahawa Nabi Isa itu dibunuh. Nabi Isa ni diangkat oleh Allah. Barrafa'ahullah. Depan nanti Allah cerita Nabi Isa ni diangkat. Kerana waktu mana mereka menuduh Nabi Isa ni dengan tuduhan-tuduhan dan mereka salib Nabi Isa. Dan mereka anggap Nabi Isa ni mengumpul segala dosa-dosa manusia. Kemudian Nabi Isa ni dalam keadaan dibunuh tu terhapuslah dosa manusia. Itu datang dah dalam ajaran Kristian tu. Oleh yang demikian bolehlah pedri ni mengampunkan dosa. Itu senang mereka buat demikian. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-157 daripada surah An-Nisa yang kita belajar ini. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Sadaqallahul azim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Dan di kalangan orang-orang Kristian itu mereka sentiasa menyebut sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam, Rasulullah itu sendiri. Sedangkan wa ma qataluh, sedangkan mereka sebut mereka bunuh itu mereka sebenarnya tidak bunuh. Wa ma salabuh, dan mereka juga tidak mensalibkan Nabi Isa itu. Walakin syubbiha lahum, tapi kami telah menjadikan seolah-olah itulah Nabi Isa. Syubbiha lahum, seolah-olah itu merupakan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, dan di kalangan bagi mereka itu sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keadaan keraguan pada mereka. Ma lahum bihi min ilm, mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap pembunuhan itu illa tiba'az zan, kecuali mereka mengikut perasaan mereka, zan yang ada pada mereka itu. Wa ma qataluhu yaqina, dan sekali-kali mereka tidak membunuh dengan penuh keyakinan pada Nabi Isa itu. Jemaah sekalian, ayat yang kita sambung ni ayat yang Allah cerita tentang mengenai pada minggu yang sudahnya kita sebut tentang kesesatan agama samawi lepas pada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama-agama langit ini, agama langit macam Bani Israel di kalangan Nabi Musa alaihissalam, semuanya ditolak dalam Islam. Islam ajar bahawa kita tak perlu lagi nak terima yang ni dah berakhir. Dia panggil agama ni dah berakhir. Oleh kerana datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak boleh lagi lah kita nak anggap agama ni betul lagi. Zaman Nabi Musa betul, tapi lepas pada zaman Nabi Musa alaihissalam berakhir dah agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu. Demikian juga yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Ayat yang hari ini sambung pula tentang cerita mengenai bagaimana kekufuran di kalangan mereka itu. Mereka meneruskan kekufuran. Ayat 156 tu para hadirin ingat balik. Allah Subhanahu wa taala sebut wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Kekufuran mereka itu menyebabkan mereka menuduh Maryam tu dengan tuduhan-tuduhan yang pembohongan terhadap Maryam tersebut. Ini cerita mengenai Bani Israel sebelum daripada ini. Kemudian hari ini Allah sambung tentang cerita tentang mengenai Nabi Isa alaihissalam. Orang Kristian disebut bahawa Tuhan ni ada tiga disebut. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, disebut demikian. Ini katanya orang Kristian. Pandai mereka-rekanya. Mereka-rekanya kerana apa dia? Mereka ambil Nabi Isa tu dianggap ni Nabi, ni Tuhan, disebut demikian.
Ini cara mereka tuduh. Tuduhan ini sendiri dalam keadaan itu, kenapa mereka bunuh Nabi Isa AS? Mereka cuba bunuh Nabi Isa, tapi Allah tak terima pembunuhan tadi. Allah angkat Nabi Isa AS. Ni orang Islam. Orang Islam diajar supaya kamu jangan letak bahawa Nabi Isa itu dibunuh. Nabi Isa ni diangkat oleh Allah. Barrafa'ahullah. Depan nanti Allah cerita Nabi Isa ni diangkat. Kerana waktu mana mereka menuduh Nabi Isa ni dengan tuduhan-tuduhan, dan mereka letak, mereka salib Nabi Isa, dan mereka anggap Nabi Isa ni mengumpul segala dosa-dosa manusia. Kemudian Nabi Isa ni dalam keadaan dibunuh tu terhapuslah dosa manusia. Itu datanglah dalam ajaran Kristian tu. Oleh yang demikian bolehlah pedri ni mengampunkan dosa. Itu senang mereka buat demikian. Padahal pedri itu sendiri buat dosa. Dia sendiri yang buat dosa. Dia bagi sijil-sijil pengampunan. Padahal dia sendiri tak terampun. Dosa pedri itu sendiri masuk dalam bilik, sebut saya ampunkanlah. Bila dia dengar orang ni cerita begini dosa yang dia buat, dia kata, okey, saya maafkanlah, dia sebut. Saya ampunkanlah. Jadi dia mewakili Tuhan pula. Nak senang dia panggil demikian. Islam tak ajar demikian. Ini ayat yang Allah cerita. Kalau kita berhujah dengan puak-puak Kristian, ayat inilah dalil yang jelas. Allah sebut pada mereka, kamu terima tak Tuhan ni Allah? Ya, kami terima. Dia sebut demikian. Baik, Allah disebut begini dalam Quran. Sebut wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Rasulullah katanya mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibn Maryam. Kenapa mereka bunuh Isa bin Maryam ni? Dalam mereka sebutnya kerana Nabi Isa ni menanggung dosa-dosa orang. Dosa-dosa umat manusia yang akan datang pun Nabi Isa juga yang tanggung. Katanya mereka demikian. Lalu Nabi Isa ni sanggup untuk mati. Mati kerana apa dia? Kerana nak menanggung dosa nah. Jadi kita ni lahir dalam keadaan bersih dan kita tak ada dosa. Nabi Isa saja. Lalu kita tanya balik, kalau dia mati, maknanya dia tidak Tuhan. Tuhan ni dia hidup dan tak mati-mati. Kita sebut demikian. Dan kalau kamu kata dibunuh Nabi Isa, maknanya Nabi Isa ni tak Tuhan. Habis tu kamu sebut Nabi Isa ni anak Tuhan, macam mana? Dia jadi demikian, anak Tuhan. Kemudian tuduhan-tuduhan ni memang tak boleh nak jawab orang Kristian. Sebab itulah bila berhujah dengan orang Kristian, mereka tak boleh nak jawab ni. Mereka buat macam mana kalau mereka tak boleh jawab? Akhirnya mereka bunuh. Mereka ancaman bunuh ni berlaku. Bila mereka tak boleh jawab, bila kita berhujah, kita sebut hujah-hujah yang jelas, sama ada mereka masuk Islam ataupun mereka bunuh kita. Itu cara. Sebab tu Allah SWT sebut walan tarda ankal yahud walan nasara. Dalam ayat yang lain Allah kata orang Yahudi, orang Kristian tak akan redha pada kamu sampai bila-bila. Tak akan boleh terima pada diri kamu. Kita tengok sekarang kan, Dr. Zakir Naik, kita buat contoh yang mudah. Ni datang negara kita. Tak pasal-pasal yang dalam negara kita pun sedang cari jalan nak halau balik. Yang duduk luar negara di India tu pun sibuk nak tarik Dr. Zakir Naik. Kenapa? Punca apa? Punca bila berhujah tak boleh nak jawab. Bila tak boleh nak jawab, ini menjadi bahaya ni pada Kristian. Bahaya pada Hindu. Dia pula dalam bab Kristian dan Hindu ni memang dihafal dalam kepala dia. Dia ingat semua nama-nama kitab. Nama-nama kitab, dan dia boleh buat perbandingan. Yang Kristian ni pula tak boleh nak jawab. Bila berhadapan dengan hujah-hujah yang betul, dia tak boleh jawab. Sebab tu Islam diajar dalam hidup kita ni, sentiasa kita berhujah. Kita sentiasa wajadilhum billati hiya ahsan. Allah sebut berhujahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Mereka ni kalau mereka boleh berhujah dengan kita, mereka guna akal yang waras, mereka akan terima Islam. Tak ada dipanggil atas dunia ni satu agama yang paling sempurna, yang komplit dalam hidup, way of life ialah Islam. Islam je boleh tunjuk macam mana ekonomi Islam, macam mana pendidikan Islam, macam mana kekeluargaan Islam,
macam mana politik Islam, semua benda, semua diajar dalam Islam. Hatta kita masuk tandas pun Islam ajar. Hatta kita buang air itu pun Islam ajar. Start daripada kita celik mata sampai kita pejam mata balik, semua terlibat dengan Islam. Tak ada benda yang tak terlibat dengan Islam. Jemaah-jemaah, tak boleh kita sebut saya nak masuk tandas ni, saya nak tanggal Islam kat luar. Tak boleh demikian. Bila kita sebut Islam, semua kehidupan kita ni ikut Islam. Sebab tu tak betul kalau ada orang kita kata politik suku, agama suku. Tak betul. Seolah-olah tak ada Islam dalam politik. Kalau ada orang kita sebut demikian juga, dia kena cek balik keyakinan dia dengan Allah. Tak betul kalau ada orang kata dalam bab ekonomi tak terlibat Islam disebut. Tak betul. Kerana semua hidup kita ni dalam juzuk mana pun terlibat dengan agama. Sebab apa terlibat dengan agama? Sebab bila kita masuk dalam kubur nanti, hanya Islam boleh menyelamatkan kita. Selain daripada Islam tak boleh tolong kita. Hindu tak boleh tolong kita. Buddha tak boleh tolong kita. Liberalis tak boleh tolong kita. Dipanggil apa ni, kapitalis tak boleh tolong kita. Semua izam yang ada ni tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita dalam kubur nanti Islam. Tak percaya cuba try mati. Nak biasa sebut demikian. Nak sebutnya yang boleh tolong kita bila kita masuk dalam kubur hanyalah Islam. Bila begitu mereka tak boleh nak jawab. Kristian, dalam Kristian ada ke ekonomi Kristian? Tak ada. Dalam Kristian ada ke yang disebut dengan kebudayaan Kristian? Tak ada. Dalam Kristian ni dia hanya mengajar tentang keyakinan bertuhan saja. Selain daripada itu dia reka-reka. Rekaan siapa? Rekaan Pedri. Pedri ni reka begitu, reka begini. Sama juga yang kita tengok kan, agama Buddha ke, agama Hindu ke, semua ni rekaan manusia. Tu yang menyebabkan kadang-kadang dia boleh buat kuil depan tangga rumah orang. Kalau bangun-bangun daripada tidur kan, bangun tidur tengok-tengok ada dah pacak kain kuning diikat depan pagar rumah kita. Terkejut kita. Ni kenapa pula? Dia sebut Tuhan saya lahir kat sini. Saya mimpi semalam Tuhan saya lahir kat sini. Dia sebut sudah rumah kita. Itu yang berlaku pada Allah Yarham Datuk Mufti Selangor sebelum daripada ni. Kan depan rumah dia, bila orang India bangun daripada tidur, tengok-tengok dia pacak kayu begitu, kemudian dia pun ikat kayu kuning. Allah Yarham Datuk Mufti sebelum daripada ni tanya, kenapa dia tu? Dia nak keluar rumah tak boleh. Kereta duduk dalam pagar, nak keluar ada pacak dah kat luar dengan kain kuning dengan. Dia kata kenapa? Saya mimpi semalam Tuhan saya bagi tahu lahir depan sini. Habis tu kami nak buat kuil. Allah sudah. Nak buat macam mana dia? Dia nak keluar, kereta tak terkeluar lagi ni. Akhirnya esok dia tak keluar dah hari tersebut. Dia tidur, esok dia bangun balik, dia ambil malam tu pagi-pagi sebelum subuh dia ambil yang pacak tu, dia pergi pacak depan tangga rumah orang tersebut pula. Hindu sebut. Hindu tu marah. Kenapa? Marah dia. Dia kata, saya mimpi kamu salah tempat. Dia sebut. Tuhan kamu sebenarnya lahir depan tangga rumah kamu. Dia sebut. Mula nak sebutnya balah balik. Bila sebut dia begitu, saya mimpi kamu kena buat kuil depan rumah kamu, bukan rumah saya. Akhirnya tak buat juga dia pun. Depan rumah dia pun tak sanggup nak buat. Nak gambarkan tentang apa dia? Ni dipanggil rekaan. Rekaan-rekaan yang dicipta oleh manusia, yang menyebabkan mereka buat macam-macam gaya. Kita tengok Tuhan dia tu tangan panjang ke depan kiri, ada belalai lagi. Nak gambarkan, kita tengok tu mengerikan. Kita tengok kalau ada orang rupa macam ni, menakutkan dia panggil. Dengan tangan 10 tangan. Kalau kita tanya kenapa tangan banyak sangat, Tuhan memang kena banyak tangan dia sebut. Pandai dia reka. Ni nak sebutnya gambaran rekaan. Sama juga yang ni. Mereka ambil Nabi Musa, Nabi Isa, mereka pergi gantung, mereka salib. Bila mereka salib tu, Allah tukar. Bukannya Nabi Isa AS,
Allah tukar di waktu tersebut, digambarkan demikian. Kemudian wama qataluhu wama salabuh, mereka tak bunuh Nabi Isa, dan mereka juga bukan mensalibkan Nabi Isa. Allah sebut wama qataluhu wama salabuh. Yang wahai orang Kristian yang kamu kata kamu ni telah membunuh Nabi Isa, Allah sebut dia kamu tak bunuh. Wama salabuh, dan juga bukan kamu salib Nabi Isa alaihissalam. Yang kamu letak gambar salib tu, kamu letak orang patung begitu, kamu bukan salib Nabi Isa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita tanya, habis itu apa? Walakin syubbiha lahum. Allah sebut, tetapi ditashbihkan. Walakin syubbiha lahum, dinampak disamakan Nabi Isa itu dengan yang kamu salib tadi. Diambilnya orang lain, diletak orang tersebut dan menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Syubbiha lahum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang kamu sembah tu, kamu kata Tuhan tu, kamu telah sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, waktu mana nak disembelih. Bila nak disembelih, letak dah pisau tu, tapi Allah tukar Nabi Ismail alaihissalam kepada yang disebut dengan bizibhin azim, dengan kibas yang besar. Itu cara demikian. Elok dah Allah Subhanahu Wa Taala bila Nabi Ibrahim tu dah letak pisau dah. Patutnya tak boleh nak lari dah bila pisau dekat dengan tengkuk ni. Tapi Allah tukar. Bila Allah tukar ni, dalam keadaan demikian jadi kibas yang besar, Nabi Ismail alaihissalam selamat daripada sembelihan tadi. Demikian juga dengan yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam ini. Nabi Isa alaihissalam ni walakin syubbiha lahum. Nabi Isa ni telah dinampakkan tashbih, seolah-olah itu Nabi Isa alaihissalam, tapi bukan Nabi Isa alaihissalam yang kamu bunuh tadi. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Lepas pada itu timbul keraguan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, adapun lepas pada yang demikian masing-masing bertelagah, tapi mereka sesungguhnya orang yang berselisih faham tentang pembunuhan itu, pembunuhan Isa, benar-benar dalam keadaan keraguan tentang yang dibunuh itu. Kalau tanya pada yang membunuh tu kan, misal contoh, tanya, betul ke kamu bunuh Nabi Isa? Dia akan kata, gaya-gaya bukan. Dia sebut demikian. Bukan, dia sebut. Tapi aku letak Isa, dia sebut. Dia digambarkan demikian pada mereka ni. Anda tak nak cerita panjang ni, cerita mengenai waktu mana nak membunuh Nabi Isa konon-kononnya di kalangan mereka itu. Tapi ringkasnya kita nak sebutnya bahawa Allah ceritanya pada kitanya yang mereka bunuh tu bukannya Nabi Isa. Habis kita tanya, habis tu Nabi Isa ke mana? Lepas ni kita jawab, Nabi Isa tu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tapi di kalangan mereka tu walakin ikhtalaf wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilm. Sebenarnya mereka tidak ada ilmu langsung terhadap pembunuhan itu. Mereka tak tahu langsung. Yang mengikut ni ikut dengar je. Tapi illa tiba'az zan, yang mereka ikut tu mereka sangka-sangka saja. Mereka sangka-sangka je. Sampai hari ni pun mereka tak zan. Dalam Al-Quran Karim ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna ba'daz zan, sesungguhnya sebahagian sangka-sangka itu ismun, dosa. Allah pesan dalam diri kita ni dia ada perasaan buruk, dia panggil zan. Zan ni maknanya satu benda yang datang, mula-mula kita tak percaya, lama-lama kita pergi percaya. Itu dipanggil zan. Zan ni ramai orang yang terperangkap dalam zan. Kadang-kadang kan kita ni, kita agak-agak je, kita buruk sangka. Istilah orang Melayu kita sebut demikian. Orang kita ni buruk sangka. Bila telefon suami tak dapat, telefon tak dapat, kita mula datang buruk sangka kan. Tadi kita tengok handphone dia penuh bateri, tapi tiba-tiba bila kita telefon tak dapat, telefon macam tutup, off. Kita sebut demikian. Ni macam ada tak kena ni, kita sebut demikian. Dia mari datang terus zan. Zan ni
Lama-lama syak kita ni. Lama-lama kebetulan orang pula telefon. Saya nampak suami kamu makan kat kedai lah tadi, kita sebut. Sudah kita. Rasa sarapan dah pagi tadi, kita sebut demikian. Yang pergi kawan kita sebut pada kawan kita. Saya telefon dia tak dapat. Kawan kita pun sebut, saya nampak kelibat macam kelibat suami kamu tadi. Makan dekat restoran tadi, misal contoh. Kita pun tanya, ya, makan dengan siapa? Dia bukan seorang, dia berdua. Sudah. Datang lagi zan kita ni mudah. Kita mula tanya, laki perempuan? Kita mula tanya zan dia nak datang zan yang buruk dia. Kawan kita jawab, tak perasan, rasa macam perempuan. Lagi sudah. Kita mula kita dengan siapa pula ni? Ni kita nanti tengoklah, nanti tengok. Dia balik nanti siap, kita sebut. Kita dah asah pisau ni slow-slow. Yang asah pisau lah nak sebutnya. Dia dah mula datang zan ni dia masuk sehingga kita yakin sungguh. Lepas tu suami kita balik. Bila suami kita balik, kita mengiyakan apa yang suat ni. Makan dengan siapa tadi, kita tanya. Mula kita datang zan kita ni, kita akan tanya, makan dengan siapa? Suami kita pun jawab, makan dengan kawan. Suami kita jawab, laki perempuan? Kita mula tanya, laki perempuan? Laki lah. Tak, orang bagi tahu perempuan. Misal kita dah mula suami kata, orang mana pula bagi tahu, misalnya. Jadi kita ni nak mempertahankan yang zan tadi. Kita dah pergi ke zan. Sebab tu Allah pesan, inna ba'daz zan ismun. Zan tu dosa. Bahaya sangat dalam hidup kita ni. Syaitan ni dimasuk yang ni lah bahagian. Akhirnya berkelahi kita dengan suami kita. Benda yang tak ada pun, tapi syaitan ni syubbiha lahum. Syaitannya dia nak buat khianat. Nak buat khianat benda-benda yang demikian. Allahu Akbar. Banyak kes ni. Banyak kes-kes. Kemarin ana pergi ke satu tempat di Taman Maluri. Bila ada seorang bapa masuk dalam bilik anak lelaki dia, buka almari, tengok ada penyembahan kuil Hindu dalam bilik almari anak lelaki dia. Bapa tu ambil gambar. Dia kata, Allah letak rupa-rupanya sembah kuil. Bapanya telefon pada anak, minta supaya datang. Anak datang. Bila panggil anak lelaki dia tu, dengan ibu panggil, bertengkar. Engkau letak apa dalam bilik engkau? Engkau letak apa? Anak lelaki dia kata tak ada apa-apa pun. Anak lelaki ni sebut tak ada apa-apa pun. Kemudian bapa sebut, tak, dalam bilik engkau ni tengok gambar ni. Kata anak lelaki dia, saya tak pernah letak pun. Dia kata, ni datang daripada mana? Saya pun tak tahu. Macam mana bapa boleh tahu? Keadaan bilik saya terkunci, almari terkunci, macam mana boleh jadi nampak? Anak lelaki dia tanya balik. Anak mendengar bertengkar ni, mak ayah bertengkar. Anak kata dah. Anak kata, anak tanya anak lelaki sebut. Anak tanya, betul tak kamu bawa? Wallahi saya tak buat, Ustaz. Saya tak lakukan. Habis tu yang ni saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana. Macam mana ada? Kamu tak buat? Tak buat. Bersumpah sekarang dengan nama Allah. Wallahi, dia sebut wallahi. Wabillahi, wabillahi. Watallahi, watallahi. Kamu betul tak sembah? Tak sekali-kali saya sembah. Anak lelaki ni, betul saya tak sembah. Saya tak terlibat dengan benda-benda demikian. Saya tak tahu. Habis tu yang dalam almari kamu, saya tak tahu, Ustaz. Betul tak ada? Betul tak ada? Saya tak tahu. Ustaz tak percaya? Mari kita pergi tengok sekarang. Pergi tengok. Kita pergi tengok. Tengok tak ada pun. Buka tak ada. Tapi dalam gambar ni, jahatnya syaitan.
Syaitan yang jahat ni banyak dah kes-kes yang berlaku begitu. Ada satu rumah orang kaya sikit lah, saling tuding menuding, suami isteri tuding menuding, kata saling sihir menyihir. Isteri tuding suami sihir isteri, suami kata isteri yang sihir saya. Nak buat macam mana? Saling kata mengata. Bukti yang menunjukkan sihir apa dia? Pergi ke rumah dia, panggil anak pergi. Kita pergi tengok dalam kolam genang dia tu, dia tunjuk ada telur tu tersusun dalam macam piramid dalam kolam genang dia. Siapa yang pergi letak telur tu dalam kolam genang tu? Siapa yang susun pula cantik pula tu? Kita ambil gambar. Syaitan itu syaitan dia nak laga-lagakan rumah tangga, timbulkan keraguan. Ada satu kes di Shah Alam ni juga, yang satu rumah yang sentiasa kena telur temelar, bau busuk. Rumah dia bangun tidur dia bau busuk kat luar rumah, tengok telur temelar. Dia tuduh siapa? Dia tuduh jiran sebelah lah tu. Jiran sebelah. Kita pergi tanya jiran sebelah, jiran ni buat ke? Dia kata, takkanlah saya nak buat, ustaz. Dia kata, dengan jiran saya, bau busuk tu bukan busuk kena rumah dia je, rumah saya pun bau juga. Kalau telur temelar kan, dia buat macam mana? Akhir dia pasang CCTV kat luar rumah. Malam-malam dia nak tahu betul tak betul. Malam dalam pukul 3-4 pagi nampak telur melayang, tung kena cermin rumah dia. Tak ada orang pun. Maknanya siapa yang buat jahat? Syaitan ni dia ganggu kita sampai kita ni berkelahi di antara satu sama lain. Nak sebutnya gambaran jahat tak jahatnya. Yang ni ramai di kalangan kita terperangkap. Dia tengok balik dalam CCTV tu, Allah, dia sebut, menyesal saya tuduh jiran saya. Tak pasal-pasal. Di Subang Jaya ada satu kes di Subang Jaya. Bila suami isteri duduk kat rumah lah, duduk elok kat rumah, tiba-tiba ada orang picit loceng. Bila picit loceng, dia pun keluar, buka pintu. Ada apa? Dia tanya. Ada 2 orang perempuan diri dekat luar pagar rumah dia. 2 orang perempuan tu diri depan pagar rumah dia tu. Dia tanya, ada apa? Nak jual apa? Tak, bukan saya nak apa-apa pun. Perempuan tu ambil satu benda, baling dalam rumah, baling di pagar rumah. Apa benda? Dia sebut. Apa dia? Kenapa? Dia tanya. Perempuan tu kata tak ada apa-apa, saja je, dia sebut. Dia berjalan, perempuan tu pergi. Dia pun tengok benda apa dia baling, macam batu begitu je. Dia baling. Tiba-tiba terasa angin masuk dalam rumah. Angin tu masuk dalam rumah. Dia pun tutup rumah. Bila dia tutup rumah, tiba-tiba kipas berjalan sendiri. Kemudian melayang barang-barang, jatuh terus ni. Di dinding tu jatuh. Kemudian mula bergerak. Air tu buka sendiri. Dia je panggil, dah sari suntuk, panggil mak dia datang daripada Terengganu tu saya. Panggil mak datang, ayah datang pun sama juga, nak buat macam mana. Anak menangis, tiba-tiba menangis. Anak kecil ni pukul 12 tengah malam telefon pada anak, Ustaz datang. Pelik dalam rumah saya ni, tidur ke atas katil, terjaga balik bawah katil. Nak sebut pukul 12 tengah malam telefon, Ustaz datang, Ustaz tak boleh dah saya ni. Anak pun kata, kenapa? Dia pun cerita. Kita dengar dia cerita tu meremang bulu roma kita. Tunggu besok lah, kita sebut. Tak larat kita nak pergi malam-malam macam ni, kita sebut macam ni. Tunggu sampai besok. Besok tu memang tak tidur satu malam keluarga dia. Dah mula kelam kabut ni, kejap-kejap loceng bunyi. Kadang-kadang macam-macam gaya. Sehari tu untuk pukul 12 tengah malam, 12 tengah hari anak datang.
Batu daripada luar rumah tu tung tung baling. Tak ada orang pun, batu melayang kena cermin rumah dia. Cermin kat rumah. Anak pergi. Bila anak pergi, anak suruh ajak Bilal sekali, Bilal masjid. Satu masjid tu ajak Bilal, jom pergi. Pergi tu anak masuk dalam rumah tu sama juga. Anak suruh azan. Azan. Bilal ni azan. Tengah-tengah azan bunyi batu ketom pom baling ke dinding rumah dia. Batu kat luar dinding. 12 tengah hari ni, 12 tengah hari. Tengah-tengah azan lagi. Tengah-tengah azan anak kata teruskan azan. Bilal tengah azan tu tumpah air. Oh, tumpah air daripada tingkat atas rumah. Tak ada orang kat tingkat atas. Satu baldi jirus air. Kemudian ni pukul 12 tengah hari. Bilal anak kata azan lagi. Bilal pun azan. Tengah sambung lagi azan tu, tiba-tiba dalam poket Bilal ni melayang anak kunci. Terbang depan Bilal. Ni bukan cerita X-ray ni, bukan cerita apa ni, magic biasa ni. Terbang depan Bilal. Bilal tengok anak kunci dia, pak pegang tu masuk poket. Ustaz, saya balik dulu Ustaz. Balik dulu. Nak balik dulu Ustaz. Anak kata sabar sekejap. Azan lagi. Anak dia yang kecil duduk atas riba. Hamba Allah ni. Nak riba, menangis. Nangis tu pegang telinga, sakit. Tengok berkesan. Ni, berkesan dengan gigi dekat telinga. Gigi dekat telinga. Syaitan. Syaitan. Orang rumah dia pergi ke dapur, melayang pisau tu. Melayang. Depan betul-betul. Memang nak tikam terus. Dia pegang. Syaitan. Allah nak tunjuk pada kita. Nak buat macam mana? Lawan dengan ayat Quran je. Bila lawan ayat Quran, Rasulullah dah sebut dah. Baca surah Al-Baqarah dalam rumah tangga masing-masing. Bila kita baca surah Al-Baqarah dalam rumah, syaitan tak akan berani masuk dalam rumah ini baca surah Al-Baqarah. Baca, barulah alhamdulillah pulih, hilang sikit, baru pulih dia panggil demikian. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana syaitan melaga-lagakan sikap manusia ni sehingga akan timbul syak di antara satu sama lain. Sama juga yang ni anak-anak sebut. Jahatnya mereka ni dengan golongan yang demikian ni sampai tahap inilah mereka lakukan. Sampai peringkat bunuh tu mereka anggap itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilm. Mereka tak ada ilmu. Sebab tu Islam suruh kita ni belajar. Dalam hidup kita ni jangan kita ni tak belajar. Hidup ni sentiasa menuntut ilmu. Belajar. Biar banyak ilmu dalam hidup. Ana sebut banyak kali pada jemaah kan. Hidup kita ni kita tak dapat harta banyak pun tak apa, tapi kena dapat ilmu. Jangan tak dapat ilmu dalam hidup. Orang Islam ni orang yang hidup sentiasa berilmu. Berilmu dalam hidup kita, menambah ilmu. Menambah ilmu ni maksudnya apa dia? Dalam hidup kita setiap masa dalam hidup kita ni ada lebih kurang 8 ke 9 perkara yang kita kena dapat sepanjang kita hidup atas dunia ni. Anda sebut banyak kali dalam kuliah sebelum daripada ni pun anda sebut. Yang pertama kena dapat hidayah. Hidup kita ni kena dapat hidayah. Jangan sibuk nak cari harta benda, hidayah tak dapat. Hidayah ni maknanya bimbingan Allah. Hidup kita sepanjang kita hidup ni biar kita dapat hidayah Allah, bimbingan Allah, bimbing jasad kita, tunjuk ni jalan yang betul, jalan yang benar. Macam kita dapat datang majlis ilmu ni, dipanggil hidayah, dapat hidayah. Tak semua orang dapat yang ni. Ramai orang yang tahu ada majlis ilmu tapi dia tak boleh datang. Kenapa? Dia tak dapat hidayah. Hidayah maksudnya bimbingan Allah. Allah tarik jasad kita, Allah tunjuk yang ni kamu kena buat, yang ni kamu kena buat. Baca Quran, ramai orang tahu kena baca Quran, tapi semua ke boleh baca Quran? Tak semua boleh baca Quran. Kenapa? Tak dapat hidayah. Yang kedua, dapat keberkatan. Dalam hidup ni biar berkat. Duit bukan nak banyak tapi biar berkat. Duit banyak tapi tak berkat, untuk apa? Dalam hidup, rumah bukan nak besar tapi nak berkat. Rumah besar pun tapi tak berkat, untuk apa? Dalam hidup kita, pakaian bukan nak cantik tapi nak berkat. Pakaian cantik pun tapi kalau
dalam keadaan yang tak berkat, untuk apa? Makanan bukan nak suruh sedap, tapi nak suruh berkat. Sebab tu bila kita makan, kita sebut Allahumma barik lana dalam hidup kita ni, berkat. Ini cerita panjang. Yang ketiga, nak pada rahmat Allah. Rahmat ni maknanya belah kasihan Allah. Biar Allah kesian pada kita. Hidup kita ni biar Allah kesian tengok kita. Kita pun tarik perhatian Allah, biar Allah kesian pada kita. Tengah-tengah kita tak ada duit, ambil duit kita. Tak ada duit ni, ambil duit masuk dalam tabung derma. Kesian dah Allah dengan kita, kesian. Sebagaimana kita tengok orang yang misal contohnya dia ni, kadang-kadang kan anak kita kan, dia tengah-tengah makan, adik dia pergi hulur muka. Dia betul dah nak masuk dalam mulut dia. Dia ambil makanan yang nak masuk mulut dia, dia suap ke mulut adik dia. Kita pun kesian dengan kakak ni. Allah, kakak ni. Kita tengok kakak dengan adik macam mana. Bila kakak ni ada apa-apa sikit, pegang adik, lindung adik. Kita kesian pada sama, kesian pada kakak. Allah sama juga dengan kita. Hidup ni biar tarik perhatian kasihan Allah untuk kita. Ya Allah kesian pada kita, akhirnya kita dapat syurga Allah. Kalau Allah tak kesian pada kita, tak dapat syurga Allah dalam hidup. 3. Yang keempat, hidup ni biar dapat ilmu, biar banyak. Ilmu ni biar banyak dalam hidup itu. Setiap hari, lagi mana kita tak menghadap depan Allah, lagi itulah ilmu biar dapat. Sampai kita tahu dah kita nak mati besok, belajar lagi. Jangan berhenti daripada belajar dalam hidup kita. Yang kelima, dapatkan keampunan Allah. Dalam hidup ni, biar Allah ampun je diri kita. Minta keampunan Allah biar berterusan. Biar kita ni sentiasa ada je keampunan Allah. Kenapa? Mulut kita ni tak berhenti-berhenti sebut Rabbighfirli, Tuhanku ampunkanlah dosaku ya Allah. Ini dalam hidup kita. Berapa kali sehari minta ampun pada Allah? 70 kali sehari. Setiap hari ni 70 kali sebut Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, tolong ampun dosaku ya Allah, yang lepas-lepas yang akan datang nanti ya Allah. Mulut kita ni minta ampun. Yang keenam, dalam hidup kita ni minta apa dia? Kita minta supaya dapat keikhlasan dalam setiap perbuatan. Biar kita ni berusaha jadi ikhlas. Dalam hidup kita ni biar jadi ikhlas. Rumah tangga ikhlas kerana Allah, berkeluarga ikhlas, berjiran ikhlas. Kita buat benda apa pun lillah dalam hidup kita. Yang ketujuh, kita minta, kita sedang menunggu yang ketujuh. Apa dia? Yang disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Biar kita dapat mati dalam keadaan husnul khatimah dalam hidup ni. Jangan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berusaha untuk mematikan saat mana kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini pada diri kita. Macam mana usaha tu? Banyaklah cerita. Alim ulama sebut, buat amalan soleh dan sebagainya. Dan yang sebelum daripada mati husnul khatimah dalam hidup kita ni, berinfak di jalan Allah sebanyak mungkin. Bukan mengumpul untuk dunia, tetapi mengumpul untuk akhirat. Ulama kata, sepanjang hidup ni kumpul untuk akhirat, simpan untuk akhirat, sebelum husnul khatimah. Dan yang akhir sekali, kita minta syurga Allah dalam hidup. Allahumma inna nas'alukal jannah. Dalam hidup kita ni minta, ya Allah, bagi pada aku syurga kamu ya Allah. Syurga kamu tu yang aku nak. Sepanjang hidup ni kerja yang ni je, kita dapat satu kenikmatan sepanjang dalam hidup kita ni sendiri. Ni maknanya supaya kita ni tidak dalam keadaan yang kita hidup ni mengikut hawa nafsu, tapi kita hidup sentiasa dengan ilmu, hidup dengan ilmu ini sendiri. Ma lahum bihi min ilm illa ittiba'az zan. Allah sebut, kalau kamu tak ikut ilmu, kamu tak ada ilmu, kamu ikut zan, rasa-rasa. Kalau kamu tak ikut ilmu, kamu akan jadi illa ittiba'az zan. Kamu akan ikut zan. Zan ni maknanya kamu rasa-rasa. Rasa-rasa nak buat macam ni lah, rasa-rasa nak buat macam ni lah. Kerana kamu tak ada sukatan dalam hidup kamu. Sebagaimana orang masak kan, orang masak, dia rasa-rasa, dia campak je, cung.
Kebetulan sedap, kebetulan keras, masakan dia tak menjadi kek. Kebetulan masin, kerana dia ikut zon, dia panggil rasa-rasa. Dia tak boleh. Kalau nak masak ni, dia ada sukatan. Dia tak boleh kita ni ikut rasa. Rasa nak masuk yang tu lah, rasa nak masuk yang ni lah, rasa-rasa. Akhirnya entah apa-apa dia panggil. Masakan yang kita masak. Hidup ni begitu juga. Jangan ikut rasa-rasa, jangan. Kena ikut ilmu. Ilmu ni siapa dia? Alim ulama yang Allah bagi. Alim ulama ni belajar dengan alim ulama. Kita panjang dalam hidup kita tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh itu dalam keadaan penuh keyakinan. Mereka sendiri pun teragak-agak waktu mana bunuh Nabi Isa alaihissalam. Katanya mereka itu barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah jawab, habis tu ke mana Nabi Isa ni? Dia diangkat oleh Allah untuk kepadanya. Nabi Isa ni kalau ditanya oleh orang Kristian, Nabi Isa ni ke mana? Jawab, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah telah angkat Nabi Isa. Bila Nabi Isa ni turun balik? Bila dunia akhir zaman. Bila dunia akhir zaman, Nabi Isa turun bunuh yang disebut dengan Dajjal. Kerana satu ketika nanti dunia kita ni akan dikuasai oleh Dajjal. Dajjal ni tanda akhir zaman lah. Bila dia sebut kata begitu orang ikut semua. Orang percaya terus. Ramai orang jatuh kafir pada Allah. Dajjal ni disebutnya saat tersebut manusia ni tak nampak apa dah, betul semua dah Dajjal. Allahu Akbar. Kita ni Dajjal tak turun pun orang kafir sebut pun kita ikut. Kita ni Dajjal tak turun lagi ni, tapi orang kafir tu semua betul. Orang Islam tak betul semua. Kita kalau orang Islam, kita mana percaya dengan orang Islam. Pelik orang kita ni. Tapi orang kafir hebat. Dia telah berjaya. Kan kita tak yakin dengan Islam, pergi yakin dengan orang kafir. Tu Dajjal tak turun lagi tu. Kalau Dajjal turun, lagi kita turun. Ni baru Facebook baru ada. Orang kita percaya dah pada Facebook. Ni baru ada Instagram baru. Orang percaya dah pada Instagram. Baru ada Twitter baru. Baru ada media-media dalam internet je baru. Ramai mana orang kita percaya? Percaya benda-benda yang ditularkan oleh mereka. Sebar benda-benda demikian. Kita jadi bingung kan? Bingung kita. Mana satu yang betul ni? Mana satu? Ya kot. Kita mula percaya. Kenapa percaya? Orang tunjuk ni. Dalam tunjuk dengan videonya, tunjuk dengan Allah, kita kata, takkan yang ni nak tipu lagi, kita sebut demikian. Habis tu, Quran tak percaya. Orang kita. Tanda-tanda Dajjal nak datang. Tanda-tanda Dajjal nak datang ni macam ni. Bila Dajjal datang, dia sebut, engkau akan sakit sungguh lepas tu. Engkau akan buta sungguh lepas tu. Orang pun beriman terus dengan Dajjal. Ikut apa benda yang Dajjal suruh, Dajjal lakukan, seolah-olah memang betul-betul dah. Dunia ni jadi gelap dunia ni. Waktu itulah Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal tadi. Itu cara demikian. Barra'afa'ahu Allahu ilaihi. Kita akan sebut. Cuma kita ni Nabi Isa tak turun lagi. Lalu tanya, bila Nabi Isa nak turun? Bila hujung di saat mana teruk sangat dah tu, dah sampai kejahatan berluasa. Sekarang ni kita boleh tengok dah. Jahat ni orang yang jadi transgender tu, orang jadi pondan tu diangkat kedudukannya. Padahal dulu kan kalau jantan dengan jantan, betina dengan betina ni tak ada nilai dah. Tapi zaman kita ni tak. Transgender pun ada hak juga disebut. Tak boleh panggil dah pondan, tak boleh panggil. Kasar. Panggil apa dia? Panggil transgender dia panggil. Nak sebut demikian. Kasar sebut. Babi tak boleh sebut babi dah sekarang. Kena sebut khinzir. Khinzir bunyi warak je bunyi. Nak sebut. Kalau sebut nama babi, Allah ustaz ni. Kasarnya ustaz ni. Dia jadi demikian. Nak gambarkan tentang bagaimana yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Ustaz-ustaz jadi jahat.
Manakala orang yang jahat jadi baik pada pandangan mereka. Itu dia akan, dunia ni bertukar habis lah dunia. Orang yang membunuh orang dianggap mulia, orang yang kena bunuh dianggap hina. Ini dalam dunia kita sekarang. Para hadis sekarang boleh bayangkan, kita boleh bayang tengok yang bunuh di Israel, di bumi Palestin. Dah lama dah bunuh, Israel bunuh orang. Lama. Israel itu dimuliakan oleh dunia. Dunia boleh muliakan dia, boleh anggap negara. Dia datang penjajah negara orang. Mulia. Tak ada. Dianggap presiden negara dan dimuliakan. Sampai hari ni. Dia boleh buat tembok tinggi, tembok. Dia boleh pisahkan di antara tebing barat dengan Gaza tu. Dia di tengah-tengah negara. Dia boleh belah negara Palestin. Jahat tak jahat. Tapi orang tak nampak jahat. Nampak apa dia? Baik Israel. Baik. Dia tunjuk. Kalau kita pergi ke bumi Palestin sekarang kan, pergi sebelah, duduk kawasan tengah-tengah Baitul Maqdis tu, kita tengok bersih je kawasan. Kita pergi ke tebing barat, kotor je kawasan. Pergi sebelah Gaza, teruk je kawasan Gaza. Tapi tempat dia tu, dia susun dia tu, Palestin. Yang dia rampas tanah orang, tenggelam. Dia boleh runtuhkan rumah-rumah rakyat Palestin. Dia pergi datang, kemudian dia ambil tanah tersebut. Jadi milik dia. Oh tak apa, yang tu tak apa. Ada pun yang disebut dengan rakyat Palestin dianggap hina. Dibunuh karakter rakyat Palestin ini. Rakyat Palestin ni kalau kita pergi ke Hebron tu, turun bas je, jemaah turun bas tu berebut anak-anak Palestin datang, bawa dengan baldi tu. Dengan baldi. Dalam baldi tu para hadis kan tahu apa dia? Gandum yang direbus. Mereka minum air gandum tu setiap hari. Kita tanya, mana ayah kamu, mana ibu kamu? Mati dah. Mati. Habis tu kamu, saya hidup keseorangan begini. Di bumi Syria tu perang sampai hari ni tak habis lagi. Bashar Assad bunuh rakyat dia sendiri. Bashar Assad dianggap mulia, rakyat dia dianggap hina. Bunuh dengan gas beracun tu, mati, berbuih mulut dia keluar. Orang ni mulia, tapi yang kena ni dianggap hina. Kita pergi jauh sangat. Pergi Pasir Gudang lah, senang kita. Pergi Pasir Gudang kan. Orang Pasir Gudang macam mana sengsara. Dalam keadaan yang nak gambarkan tentang yang lain, relax je. Kita ni kan relax je. Yang di Pasir Gudang tu entah apa-apa lagi masa depan hidup dia panggil. Yang duduk di kawasan Pasir Gudang, gas beracun yang keluar. Dalam keadaan yang tak macam mana? Kita tak boleh bayang. Kenapa tak boleh kosongkan zon tersebut? Lapangkan kawasan itu, cari tempat lain. Bila dah kena, ni bukan sekali dua, ni kali yang kedua dah kena. Nak tunggu berbuih lagi mulut orang. Nak sebutnya, apa tindakan yang kita boleh buat? Kita menyalahkan, ni bukanlah hari ni kilang buat 10 tahun yang sudah. Tapi yang berlaku hari ni kita sebut. Yang berlaku hari ni. Tapi bagaimana keadaan yang hari ni? Yang berkuasa pada hari ni. Takkan nak lepas diri begitu. Dah kamu pegang kuasa kan? Nak sebutnya biar begitu saja. Kita tak kena, tak apalah. Orang Pasir Gudang, di kawasan Pasir Gudang, ini contoh-contoh keadaan bagaimana yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Dipandang jahat di kalangan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila keadaan itu berlaku, maka Nabi Isa AS diturunkan. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah sebut sesungguhnya Allah ni maha perkasa dan juga maha bijaksana dalam mengatur dan menyusun manusia. Kita berhenti setakat inilah insya-Allah. Kita sambung pada akan datang nanti ayat yang seterusnya tersebut insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, ada soalan tanya. Apakah amalan-amalan dan zikir yang boleh diamalkan untuk nak melindungi diri dan juga keluarga daripada terkena perbuatan jahat dan sihir? Saya nak sebut amalan mudahnya, baca 3 kul. 3 kul. 3 kul ni tiap-tiap hari kita ni, bila kita nak tidur, baca 3 kul. Baca 3 kul. Rasulullah suruh kita baca. Diajar oleh malaikat Jibril. Bila nak tidur, baca
qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan baca 3 kul jangan. Nampak sangat malas. Dalam hidup kitanya nak tidur baca 3 kul. Bila keluar je rumah baca 3 kul. 3 kul. Usap seluruh tubuh badan kita. Ini amalan pelindung diri daripada terkena sihir. Yang kedua, ini zikir. Dia amalan yang pertama zikir. Zikir ni 3 kul. Kemudian sebut bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini pun sama juga melindungi diri kita daripada terkena sihir. Baca sebanyak berapa kali? 7 kali. Baca 7 kali. Nak keluar rumah je bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang sebanyak 7 kali. Ni zikir ya, zikir. Kemudian dalam zikir lagi baca apa dia? Kalau tak boleh juga a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ulang a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang kedua, lepas pada zikir buat amalan apa dia? Nak suruh kita nak suruh selamat. Amalkan makan 7 biji kurma ajwah setiap pagi. 7 biji kurma ajwah setiap pagi makan. Blenderkan dia kan, blend dia dengan susu pun tak apa. Ataupun kalau kita rasa manis kan, kita blend dia dengan susu, minum air. Itu cara demikian. Ataupun selain daripada makan kurma ajwah, Rasulullah sebut siapa yang pagi-pagi dengan kurma ajwah sebanyak 7 biji pagi, Allah tak kenakan pada dia 2 perkara. Lam yadurruhu as-sammu wala sihru. 2 benda dia tak kena, racun dan juga sihir. Kurma ajwah ni hebat tak hebat dianya. Kalau para haniskan kena racun, diri kita ni senang nak kena racun. Makan nasi beracun sekarang ni, minum air beracun. Kemudian apa dia? Kita gas pun beracun sekarang. Maknanya macam mana nak neutralkan balik? Makan kurma ajwah. Kurma ajwah ni menetralkan kembali. Ramai orang yang kena satau, dia buat amalan makan kurma ajwah. Alhamdulillah pulih. Kelebihan kurma ajwah makan. Kemudian dalam masa yang sama juga buat amalan minum madu. Minum madu. Madu tu setiap pagi tu ambil madu, kacau madu. Minum air madu ni sendiri. Air madu, air suam, madu suam. Minum 1 gelas setiap hari. Ni pun dia membatalkan ilmu sihir. Kemudian apa lagi? Nak suruh kita selamat. Sapu badan kita dengan minyak zaitun. Minyak zaitun ya, minyak zaitun yang pure olive oil, extra virgin tu. Yang extra virgin tu baca selawat, sapu. Nak berjalan je, sapu. Kerana biasa sihir ni dia kena pada jari-jari kita. Dia rasa menyucuk-nyucuk jari. Ataupun di kaki kita, sapu. Minyak zaitun. Peliknya minyak zaitun ni dia serap dalam kulit kita. Dan dia akan meremajakan balik kulit kita. Ni lambat tua lah. Siapa-siapa yang tak nak jadi tua, biasakan dengan minyak zaitun. Kemudian sama juga malam nak tidur, ambil 1 sudu minyak zaitun. Ni cerita panjang ni. Macam mana nak suruh kita selamat daripada terkena sihir. Ada banyak lagi lah beberapa perkara. Tapi anak sebut yang tu nak buat yang tu pun susah lah. Yang nak buat tadi ni, kalau anda sebut ada lagi ke ayat lain ustaz? Ada, baca ayat ru'yah. Ayat ru'yah ni panjang sangat dah. Tak habislah kita pada pagi ni kena buat seminar khusus satu hari nanti. Kalau kita ada masa, anda akan boleh bentang satu kertas kerja. Anda sebenarnya dah tulis dah kertas kerja dalam bab ni ya, tentang mengenai sihir. Kalau kita ada masa nanti kita buat sekali seminar perubatan Islam, nak suruh kita tahu tentang mengenai macam mana nak suruh selamat kita kena sihir dan sebagainya. Yang kedua, adakah kemungkinan makhluk halus belaan daripada zaman datuk nenek boleh diwarisi turun menurun walaupun tanpa pengetahuan ataupun kerelaan pewaris? Ada kemungkinan tu boleh terjadilah. Sebab makhluk jin ini dia panjang umur dia. Kalau kita tanya umur kamu berapa tahun sekarang, kita tanya jin tu, kita bercakap dengan jin, dia jawab 10 tahun.
sebenarnya dia dah umur 100 tahun. Ada kita tanya dia, engkau sebenarnya berapa umur kau sekarang? Dia pun jawab 1062 tahun. Maknanya umur dia dah 100 tahun lebih. Dia 10 kali ganda. 10 kali ganda daripada yang disebut. Mengikut demikian. Lepas pada tu kita pula pendek umur. 62 tahun menghadap depan Allah. 70 tahun dah menghadap depan Allah. Jin yang kita bela ni panjang umur. Yang ni yang menyebabkan dia turun ni. Dia tak turun terus pada anak. Dia turun terus pada cucu, cicit terus. Kadang-kadang cucu cicit ni tak tahu benda pun. Tapi dia pesan, dia dah pesan. Kalau anak cucu aku sakit, engkau datang. Engkau datang. Kebetulannya kita pula kena gangguan. Bila kena gangguan, gangguan ni sama ada sihir ataupun memang jin nak ganggu kita. Jin, dia ada jin-jin yang berkenan dengan orang. Jin berkenan dengan orang. Bila jin berkenan dengan kita? Antaranya bila kita meraung dalam bilik air. Kita dalam bilik air kita menyanyi. Menyanyi. Suara tak sedap, menyanyi. Tension jin dalam bilik air. Jin ni tension. Bila kita keluar, kena gangguan. Ataupun kita jirus air panas dalam sinki rumah kita. Kita jirus. Kita balik-balik ke rumah, 2-3 hari dah kita tinggal rumah kita. Balik-balik kita ambil air panas, rebus, kemudian panas tu zoom kita jirus. Kononnya nak buang lemak. Yang kawan tu duduk dalam tu. Dalam sebut. Kena. Lepas tu malam tu mula dengar tong 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 tong. Dengar terus. Gangguan mula datang. Bila kena gangguan, jin belaan tu datang, turun. Tu dia panggil demikian. Tu dipanggil saka, gangguan saka. Saka ni masalah. Kalau pusaka tak masalah langsung. Kalau pusaka senyum je dia dapat pusaka. Tapi kena saka ni mula mimpi air panjang je mimpi. Kemudian mula pada kita ni dah mula sakit belakang. Belakang kita ni jadi macam ada benda yang tenggik kat belakang. Mula kita mimpi rumah lama. Mimpi orang dah mati. Mimpi dalam tempat yang hanyir, bambu semua je. Kita mula datang melalui mimpi. Kemudian kadang-kadang ada yang tak kena pada mimpi. Dia kena pada apa dia? Dia kena pada badan dia, bau semacam. Mulut dia, suara dia tu bau busuk. Orang tak boleh dekat dengan dia. Kalau dia cakap, bau. Kemudian badan dia pun bau semacam. Dia tak meninggal dunia lagi, tapi bau macam mayat. Pun ada. Kemudian bila yang teruk lagi, dia dah terbaring. Tak boleh bergerak dah. Saka ni mempertahankan dia. Mula dia minta makanan. Makan pula 3 pinggan, 4 pinggan. Buang air besar tak? Hilang. Kita pun jadi heran, macam mana makan banyak, bela ke kita sebut demikian? Bela ke? Tak, dia bukan bela, dia kena gangguan saka. Yang terjadi. Yang ni kalau nak tahu panjang lagi, kena bawa pisang 2 tandan, ayam golek 2 ekor. Kita cerita balik macam mana nak suruh selamat daripada keadaan demikian. Boleh ke tak boleh tu kita jawab boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan 2 buah kitab ini. Satu kitab bagaimana untuk kematian, persiapan menjelang kematian. Satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Dalam masa yang sama juga kita sekarang ni para hadirin sekalian, kita telah buka temuduga kemasukan pelajar-pelajar baru, di mana kita buka peluang untuk mana-mana anak-anak kita yang ingin meneruskan pengajian di Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini. Tuan-tuan boleh hantar anak-anak tuan-tuan ke tempat yang sebegini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Yang lebih besar lagi, saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja.
tuan-tuan bank in-kan saja dalam Maybank ataupun bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan alhamdulillah hari ni saya diberitahu bila kita bagi ni tambah di Shah Alam ini tak ada air pula. Berebut masing-masing, ada yang menangis-nangis. Datang ambil makanan, cium makanan, rasa seronoknya bila ada orang yang masih lagi menghargai. Dan alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni kita agih-agihkan dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة